Time tu memang sampai sekarang aku sedih bila aku mengingatkan sejarah tu kan. Hanya RM5 aku nak pergi uji bakat. Uji bakat RM30. Tapi kerana nilai sahabat tu susah nak cari, dia bagi aku RM200. Aku pergi. Assalamualaikum. Ya, nama betul saya Ros Hafiz bin Abdul Hamid. Di dalam media sosial orang panggil saya Apit Wan Lebo. Tapi nama benarnya Ros Hafiz bin Abdul Hamid. Saya ni banyak dibesarkan di Batu Gajah, Perak. Tapi mak ayah saya ni memang selalu ada dekat Kuala Kangsar. Jadi bila tiap-tiap minggu balik ke Kuala, jadi bermula daripada situlah. Yang betulnya saya ni dibesarnya dekat Batu Gajah lah. Sekolah pun dekat Batu Gajah. Saya ni sambil-sambilan saja besarnya di Kuala Kangsar. Tapi dah habis sekolah apa semua tu, memang saya ni banyak masanya di Kuala Kangsar lah. Sebelum ni kalau nak tahu saya ni, sebelum saya ke mana lebih jauh lagi, sebelum ni saya adalah seorang operator crane. Bawa crane, crane atas pun saya bawa, crane bawah pun saya merasa bawa. Yang bawah menyala kan. Pada mulanya bila waktu bawa crane tu, kita ada banyak masa. Kita ada banyak masa nak tunggu angkat barang. Yalah kerja-kerja macam tu. Jadi masa yang terluang tu secara tak sengaja tu kita pun mula buat video kan. Tapi dia lebih fokus kepada bila kita nak komen sesuatu tu. Bila nak komen sesuatu tu, sebab saya fikirkan bila kita menaip, dia rasa tak ada respon. Jadi saya belajar macam mana cara kita nak buat satu video supaya orang lebih kenal. Bukanlah kita nak jadikan popular, tapi kita nak tegur orang tu kan. Sebab saya tak, komen semua tahu konten-konten awak ni berunsurkan keteguran. Bukan kena tegur ke apa ke, tapi untuk tegur sesuatu. Jadi bila kita tengok, bila nulis kerang, orang tak berapa nak ambil tahu sangat. Jadi saya belajar macam mana nak buat video. Daripada situlah permulaannya. Bila satu video saya mula dikenali ramai, satu demi satu, sehinggalah dia menjadi viral. Saya pun tak minta sebenarnya nak jadi viral, tapi itu semua kerana kuasa Allah Ta'ala lah, kerana niat tu yang penting tu. Bila niat kita penting untuk menyedarkan orang yang lain, maka Allah bukakan lagi cabang-cabang yang lain. Buat masa sekarang ni kalau ikutkan kerjaya yang betul-betul lah. Sebab kalau ikutkan saya ni semua saya buat kan. Saya ada orang yang panggil saya buat review, ada orang panggil saya untuk menjadi MC, dan ada juga yang panggil saya jadi pelakon. Itu yang saya cakapkan tadi, mula daripada suka-suka untuk buat teguran, tiba-tiba dia boleh terbuka pula ke ruang-ruang yang lain tu kan. Jadi itulah satu benda yang betul-betul kita tak sangka lah jadi pelakon. Bermula daripada asalnya berlakon tu, lepas tu kita terfikir pula sampai tahap mana yang aku boleh nak review, nak jadi MC ni, nak jadi pelakon. Sampai masanya satu tahap bila kita fikirkan mungkin dah tak relevan dah sangat kan. Jadi dipendekkan cerita, fikir-fikir dengan rumah, saya ambil keputusan pada waktu pandemik hari tu, fikir-fikir baik saya buka satu kedai makan. Kedai makan tu diinspirasikan oleh mak saya sendiri. Mak saya Rehan binti Haji Nazri. Bila ada inspirasi itu, maka saya pun buka sebuah kedai. Kedai pun saya ambil nama dia Kedai Mak Aku, kerana inspirasi daripada orang tua saya. Pertamanya sekali itu ialah setiap benda yang kita nak lalui itu mesti ada cabaran dia, dugaan dia kan. Cuma hati itu kita kena kuat sikit lah. Permulaan saya untuk menceburkan diri dalam industri seni ini memang agak susah sikit. Memang bila video utama saya tu ada yang kecam, yang marah dengan tindakan saya yang mengutuk orang. Tapi saya nak semua orang tahu bahawanya video saya tu bukanlah sekadar kutuk-mengutuk, tapi ada terselit satu benda pengajaran yang saya nak sampaikan lah. Tapi macam-macam. Salah satunya pernah satu ketika tu bila saya nak pergi uji bakat lawak, saya tengok dalam beg duit saya memang tak ada duit. Pada waktu tu dalam beg duit saya hanya ada RM5.
Dan bila saya nak masuk uji bakat tu, dia kena bayar RM30. Jadi saya ada RM5. Saya pada mulanya saya dah bagi tahu pada satu orang hamba Allah ni, sahabat saya cakap kat dia, saya nak masuk uji bakat tu. Dia menyokong penuh. Tapi di akhirnya saya tak dapat pergi. Bila saya tak dapat pergi, dia bertanya pada saya, awak hang tak pergi? Dia tanya lebih kurang macam tu lah. Saya cakap, saya tak cakap yang saya tak ada duit. Saya cakap tak apalah, untuk kali ni tak apalah, tak payah pergilah. Abang betul-betul pasal apa tak boleh pergi kan? Saya malu-malu masa tu nak cakap. Saya cakap, aku tak cukup duit lah. Tapi bila satu sahabat tu bila sedih sikit kan, bila kita ingatkan balik kan, waktu tu RM5 je aku ada. Aku nak beli susu anak pun dengan duit itulah yang aku ada. Tapi kawan aku cakap apa, hang ada bakat, dia kata kan, hang pergi. Dia back in pada aku 200. Aku pergi. Sebab itulah dia cakap, rugi pek hang tak pergi sebab hang ada bakat. Aku nampak bakat hang. Time tu memang sampai sekarang aku sedih bila aku mengingatkan sejarah tu kan. Hanya RM5 aku nak pergi uji bakat. Uji bakat RM30. Tapi kerana nilai sahabat tu susah nak cari, dia bagi aku RM200. Aku pergi hari tu. Alhamdulillah aku johan. Aku buat stand up comedy. Maknanya sahabat aku yakin dengan apa yang aku ada. Dia cakap, biar orang lain cakap apa dekat hang, tapi aku nak hang tahu aku ada kat belakang hang. Hang tak ada duit, hang cakap kat aku bagi kat hang. Itulah permulaan yang saya rasa meninggalkan kesan sedih lah dalam hidup saya kan. Untuk saya pergi, saya fikir mudah benda ni, tapi rupanya tak semudah yang kita harap. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita pun belum tentu lagi untuk tolong kita. Orang yang kita tak sangka-sangka yang akan tolong kita, yang nampak kita punya bakat, kita sendiri pun tak tahu. Jadi pada hari itu itulah kali pertama saya ceburkan diri, beranikan diri untuk buat stand up comedy, dan saya jadi juara. Jadi bermula daripada situ saya kenal lebih lagi perjalanan tu susah sebenarnya nak jadi orang yang dikenali ramai. Jadi bermula daripada situlah saya nekat. Memang orang lain cemuh kita, cakap kita yang macam-macam, tapi kita kena tahu ada orang yang betul-betul nampak kita punya bakat. Daripada situlah aku pegang benda itu. Orang lain support aku untuk naik. Bukannya kadang-kadang kita fikir orang tu bukan punya orang, tapi dia lah yang bagi segala-galanya kan. Daripada situlah yang aku hari ni aku boleh berlakon, duduk dalam industri. Tapi bermula daripada situ, bila kita fikirkan balik, itulah liku-liku kita nak buat kedai. Bila kedai kita dah buka, kita kena faham lah, kadang-kadang tu kita berniaga, ramai yang rasa macam iri hati kan. Perniagaan saya ni dulunya kalau ikutkan memang permulaan yang agak dahsyat. Memang yang agak dahsyat. Saya sendiri pun tak terfikir orang begitu ramai sangat datang kan. Sampai saya tak jangka orang punya support saya tu, sampai saya sendiri pun tak jangka. Tapi akhir sekali bila kita berada dekat atas, mungkin pada ketika itu saya lupa yang bahawasanya bila kita sentiasa di atas, bukannya kita tak boleh pergi kat bawah. Saya terlupa satu benda. Bila kita terlalu sangat dipuji, kita ada di atas, kita terlupa yang kita satu hari akan tersungkur dekat bawah. Tapi itu pada saya tak apa. Pada saya itu semua kita belajar. Sebab permulaan saya ni dalam bidang perniagaan ni, inilah bidang yang pertama saya ceburi kan. Sebelum ni ada jugalah saya jual air kat tepi-tepi jalan, kena saman, banyak sangat lah kan. Tapi bila dekat rumah mak sendiri saya buka, saya ada modal, saya buka sikit. Dalam perniagaan ni dia memanglah ada suka ada duka dia kan. Time suka tu memang kita seronok lah, bila customer datang ramai tu kan. Tapi time duka tu bila, yalah ada kalanya tu
orang lah, orang punya tu kan. Bila kita ni satu kelemahan kita, bila kita berada dekat atas, ada yang suka, ada yang tak suka. Bila ada yang tak suka tu macam-macam lah. Kita ni orang Melayu, rasa tak perlu saya sebut pun kan. Tapi memang adalah yang mengkhianatinya tu kan. Bagi tak nampak kedai. Kalau kita ceritakan macam orang tak percaya, tapi itulah hakikatnya yang saya hadap. Tapi apa yang saya fikirkan, kita ada Allah SWT kan. Dia yang hidupkan kita, dia yang matikan kita. Pada saat kalau ikutkan, saya pun dah memang betul-betul saya rasa patah hati dah. Rasanya dah tak nak dah nak berniaga ni. Rasa kecewa. Dah tak ada tahap kesabaran tu dah tak ada. Tapi bila mak bagi tahu, yalah kita ni apa-apa pun kena rujuk pada orang tua kita, mak kita. Bila mak kita dia kata berniaga je lah. Buat tak tahu je lah. Sebab rezeki tu bukan datang daripada orang. Rezeki ni daripada Allah Ta'ala. Jadi saya kuatkan semangat saya, buka balik. Buka terus jalan, dan Alhamdulillah berkat doa orang tua kita, pelan lama pelan elok pula kedai kan. Jadi itulah dianya kan. Itulah orang cakap, di sebalik kejayaan satu lelaki itu ada perempuan, bini di belakang tu. Memang betul lah. Bila kita dengar kan, rasanya macam satu ungkapan yang biasa je kan. Tapi sebenarnya memang itulah dianya. Sebab dia dah bagi semangat pada kita. Teruskanlah. Saya teruskan. Sebab saya dulu kalau ikutkan, saya dah tak ada dah buat. Saya cakap ngarut je kan. Aku cari duit lain tempat, aku laburkan kat sini habis. Tapi kerana kekuatan yang ada, tulang belakang kita, bini kita bagi support tu, kita teruskan berniaga. Dan Alhamdulillah lah hari ni dia beransur balik lah. Dah jenuh dah. Panggil orang tu datang berubat, panggil orang ini buat kan. Tapi keadaan dia sama. Bukan kita kata tak percaya. Tapi ianya diri sendiri tu kena minta lah dengan Tuhan kan. Sebab kita yang berniaga, bukannya orang lain. Kita perantaraan. Kadang itu bukan tak percaya pada orang-orang lain ni. Ya memang ada lah kaedah tu. Tapi dia sebenarnya diri kita sendiri kena minta dengan Allah lah. Kita nakkan sesuatu benda, tapi kita guna perantaraan pula, bagi orang pula, kamu lah pergi, kamu lah buat. Apa salah kalau kita sendiri, kita dalam kesulitan, kita dalam keadaan resah, kita sendiri pergi minta dengan dia. InsyaAllah dia mesti bagi punya. Kadang-kadang ujian ni, itulah ujian tu, kadang-kadang kita terlupa. Kenapa sebenarnya Allah turunkan tu? Sebenarnya apa yang orang kan, andai kata kalau betul lah kedai aku dibuat orang, atas izin dia juga. Dia yang mengizinkan. Dia mengizinkan tu sebab ada sebab. Sebab mungkin dia rasa kita ni, Apit, kamu ni dah terlalu jauh sangat. Tak apa, aku izinkan benda ni terjadi supaya kamu ingat kat aku balik. Alhamdulillah, saya minta terus dengan dia. Sebelum ni saya minta jumpa dengan orang ini. Jadi saya terfikir, malam tu saya terfikir, bini saya pun bagi tahu, cuba kalau kita sendiri yang minta. Rasanya dalam dunia ni pun kalau sendiri yang pergi minta, dengan siapa-siapa pun, kalau kita nak berniaga satu tempat, kita minta dengan tuan tanah pun, kalau diri sendiri yang pergi pun, insyaAllah akan dapat jawapan. Kalau kita suruh orang kan, dia jadi macam-macam. Jadi dengan cara itu saya sendiri minta dengan Allah Ta'ala. Dia bagi. Saya percaya pada benda tu semua. Bukanlah kata, memanglah kita ni orang Islam, kena percaya dengan Allah Ta'ala. Tapi kepercayaan kita tu kadang-kadang tu kita kena belah bahagikan pulaan. Bila kita percaya 100%, kita serahkan segala-galanya, Alhamdulillah boleh, insyaAllah. Okey, ucapan saya pada semua pengikut, saya punya followers, daripada sentiasa demo ni, sentiasa terus support. Sebabnya kalau tak ada depa ni semua, tak mungkin pun nama Apit Wan Labor tu dikenali ramai. Dia tak akan tiba-tiba terus. Ni semua kerana pengikut lah. Senang cerita, followers lah. Memang aku tak boleh nak ungkap dengan kata-kata lah. Sebabnya yang support perniagaan, kalau aku ada buat perniagaan tu dulu, kendian demo datang, dulu memang betul-betul ramai. Lepas tu kalau aku ada berlakon dalam drama tu, kita boleh nampak dia orang punya effort. Bila tangkap gambar hantar kita, memang dia orang tengok. Bila setiap video yang kita keluarkan tu, dia orang pun share. Benda-benda tu terlalu mahal lah bagi aku kan. Memang aku tak boleh nak bayar dengan harga wang ringgit. Mungkin dengan kata-kata pun, mungkin hanya dengan doa. Semoga korang semua bahagia dan sentiasa gembira, dimurahkan rezeki, dibukakan pintu rezeki seluruh-luruhnya untuk kamu semua lah. Tanpa koma, mungkin aku hari ni bukan siapa-siapa.
Aku hari ni ada dekat atas pun kerana koma. Dan aku jatuh pun mungkin koma juga yang boleh buatkan aku jatuh. Jadi kalau kita ada kat atas tu, kita tak payah nak sombong-sombong dengan semua orang lah. Sebab yang naikkan kita adalah koma semua. Koma yang naikkan aku. Aku tak akan boleh berdiri sendiri tanpa korang. Itu dia lah. Sebelum saya akhirinya, saya nak bagi nasihat sikit lah kan. Walau apa-apa pun bidang yang kita ceburi, ingat satu benda. Biarlah kita teroyak. Teroyak tu cakap orang Peraknya. Tapi kalau cakap itu, biarlah kita menangis kerana kegagalan kita. Tapi satu hari besok, biarlah kita menangis kerana kejayaan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera daripada Apit Wallebo. Apa-apa pun, waklu. Oh, kejap. Iklan. Kau dah beli ke belum? Baju ni bapok segelandai dengan topi eksklusif ni. Kalau nak beli, tekan nombor WhatsApp kat bawah, PM Facebook kami. Kalau kat TikTok, cari beg kuning.